Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi boleh panggil kawan-kawan yang lain untuk masuk ke kelas kita pada hari ini sebelum Umi mulakan kelas kita pada hari ini, okey? Alright. Jadi Umi bagi salam lagi sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jadi macam biasa dekat kelas Umi, pastikan semua duduk dalam keadaan bersedia, duduk tegak, pandang hadapan, tangan diriba, diam dan juga fokus. Alright, siapa yang belum keluarkan buku, sila keluarkan buku sekarang, buku teks, buku tulis, untuk catat apa yang Umi bentangkan nota di hadapan kamu ni. Alright? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dan eloklah kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Alright, jom kita sama-sama tanda tangan dan baca doa sama-sama. Alright? Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah semoga kelas kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam biasa. Macam biasa sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mestilah Umi nak tanya berkenaan dengan 5 pillars pada minggu ini. Apa 5 pillars pada minggu ini? Boleh tak Umi nak tanya siapa-siapa yang tahu apa 5 pillars pada minggu ini? Alright? Okey, jadi 5 pillars pada minggu ini adalah berkenaan dengan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan adab minum. Apa adab minum tu antaranya? Kita ada 5. Dan nama pun 5 pillars namanya 5 adab minum. Okey, apa adab minumnya? Okey, yang pertama, mestilah duduk. Mestilah kena duduk. Kalau dah minum, kalau nak minum, mestilah duduk. Okey, yang kedua, mestilah baca doa. Kita nak minum, kita nak makan ke, mesti baca doa. Paling pendek pun bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjang, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak panjang lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mana-mana pun boleh, asalkan baca doa. Okey, yang ketiga adalah tangan kanan. Mestilah kena pegang dengan tangan kanan. Jangan pegang guna tangan kiri, guna tangan kanan. Alright? Okey, yang keempat, tertib. Tertib tu kita kena ikut susunan lah. Kita baca doa, kita guna tangan kanan, kita duduk dulu apa semua kan. Lepas tu jangan sesekali bila kita minum, kita hembus nafas dalam air tu. Kita guna 3 teguk je. Sunnah 3 teguk. 3 teguk, lepas tu kita stop sekejap, lepas tu baru kita sambung minum lagi 3 teguk, kita stop sekejap. Macam itulah sampailah kamu dah habis dahaga tu. Alright, jangan serentak. Dan seterusnya dan akhir sekali adalah bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi nikmat tu. Jadi kita kenalah sentiasa bersyukur dalam kehidupan kita ni, mesti kena bersyukur kepada Allah. Alright, dapat 5 pillars pada minggu ini? Dapat ke? Alright, kalau Umi tanya pada esok hari, kalau tak dapat siap, okey? Jadi ingat, apa 5 pillars pada minggu ini berkenaan dengan adab minum, kamu kena ingat dan kamu cuba praktikan dalam kehidupan seharian. Alright, jadi kita tak buang-buang masa lagi, kita akan mulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini adalah subjek pendidikan Islam. Macam biasa kita jumpa pada petang, pada petang kan. Kamu semua pun dah ngantuk. Jadi cuba kelas yang terakhir ni cuba semangat sikit. Alright. Jadi pembelajaran kita pada hari ini macam biasa subjek pendidikan Islam dan kita akan buat sesi ulang kaji. Kita belum habis lagi ulang kaji. Jadi kita akan buat sesi ulang kaji tingkatan 1. Kita ingat balik apa yang kamu dah belajar dengan Abi Azhar kan. Kamu dah belajar kan. Jadi kita ingat baliklah sebelum kita masuk ke silibus baru untuk tingkatan 2. Alright. Okey, jadi seterusnya. Macam biasalah Umi nak sentuh berkenaan dengan objektif pengajaran. Nanti di akhir pembelajaran nanti kamu akan Umi nak kamu semua dapatlah menyebut apa yang apa maksud rukun iman. Apa maksud rukun iman? Apa ciri-ciri beriman? Dan apa kesan sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alright, jadi yang kedua
Yang kedua adalah kamu semua dapatlah menerangkan dalil nakli berkenaan dengan apa? Dengan beriman kepada Allah. Dan seterusnya kamu dapat menyebutlah nama-nama Allah. Okay, biasalah setiap kali kita ulang kaji kita akan cover 2 topik pembelajaran kita. 2 topik kita akan cover. Alright, dan kita dapat menyebut nama-nama Allah lah. Konsep nama-nama Allah, tapi kita tak terus ke semua tau 99 nama-nama Allah tu. Tapi kita ambil 2 je. Kita ambil Al-Khaliq dan juga kita ambil Al-Musawwir. Alright, nanti kita akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan tu dan dan kamu pun dapat menjelaskanlah apa peranan manusia ni. Kita sebagai manusia ni apa peranan kita? Apa peranan kita, tanggungjawab kita untuk mengolah. Kita kena terokai. Kita kena terokai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah dah ciptakan untuk kita semua, kita kena teroka. Alright, dan seterusnya akhir sekali kamu dapat menghayatilah iman kepada Allah tu dan sentiasa mensyukuri. Kita kena terapkan dalam diri kita mensyukuri apa yang Allah dah bagi pada kita. Tak kisahlah dari segi kita diberikan nafas ke, kita diberikan rezeki, apa lagi? Banyak kan? Allah dah bagi banyak dekat kita. Sepanjang kita hidup di muka bumi ni. Alright, itu dari segi objektif lah. Jadi akhir nanti kamu akan dapat semua ni lah. Alright, jadi kita teruskan pengajaran kita, pembelajaran kita. Alright, jadi alright. Jadi cuba tengok ini doa apa? Ni doa apa? Alright, okay, bagus. Ada yang tahu, ada juga tak tahu. Okay, ni Umi nak bagi tahu. Umi nak bagi tahu bagi siapa yang tak tahu. Okay, iaitu ini adalah doa iman. Siapa pernah dengar doa iman? Umi tak nak baca tanpa lagu. Umi nak yang berlagu. Siapa pernah? Okay. Alright. Okay, ada yang tahu. Alright, terima kasih yang tahu. Okay, jadi jom kita nak nyanyi sama-sama. Umi nyanyi dulu. Kalau yang tak tahu tu mungkin tak ingat ke kan. Jadi Umi nyanyi dulu. Lepas tu kamu semua follow. Kamu semua ikut Umi. Alright, okay. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous pula Umi kan. Jadi okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, ya Allah, matikan kami dalam iman, ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Okey, alhamdulillah. Siapa nak nyanyi dengan Umi? Okey, kita nyanyi sama-sama. Okey, kita ulang lagi sekali, kita nyanyi sama-sama. Okey. Alright. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, ya Allah, matikan kami dalam iman, ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Alright, okay, terima kasih semua, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay, alhamdulillah. Itu adalah doa iman. Okay. Siapa nak? Jadi daripada doa yang tadi Umi dah suruh kita nyanyi sama-sama. Doa iman tadi. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ni? Apa yang kita nak belajar? Okay, bagus. Hari ni kita akan mempelajari sebuah topik yang sungguh menarik, iaitu tenang. Okay, ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Alright, jadi ini merupakan pembelajaran kita yang ke-15. Pembelajaran kita dalam buku teks, yang ini adalah pembelajaran kita yang ke-15 dalam skop dalam bidang akidah. Alright, okay, beriman kepada Allah. Okay, hari ini kita akan sentuh topik beriman kepada Allah. Jadi, kalau kita tak tahu maksud, namanya kita tak tahulah apa itu iman. Jadi kita kena tahu dulu maksud, barulah kita tahu apa yang dimaksudkan dengan iman ni. Jadi
Iman dari segi bahasa. Biasalah dalam maksud ni kita ada bahasa, kita ada istilah. Kita ada bahasa, kita ada istilah. Jadi kamu semua kena ingatlah dari segi bahasa iman tu apa, dari segi istilah iman tu apa. Okey? Jadi dari segi bahasa iman bermaksud membenarkan atau kepercayaan terhadap sesuatu. Ingat dari segi bahasa iman ini bermaksud membenarkan atau kepercayaan terhadap sesuatu. Dan dari segi istilah pula membenarkan dengan hati. Ingat tengok ni, Umi buat gaya. Membenarkan dengan hati kita. Mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Anggota badan kita apa? Daripada kepala sampai ke kaki ni. Semua anggota badan yang Allah telah berikan kepada kita ni. Gunakan. Gunakan. Macam mana kita gunakan? Dengan cara kita solat, kita berpuasa, kita membantu orang, kita bersedekah dan sebagainya. Perkara-perkara baik tu kan semua itu melalui anggota badan kita sendiri. Adakah kamu nak bersedekah kamu guna orang lain punya anggota badan? Melainkan kalau kita niat lah kan. Tapi kebanyakannya kalau kita solat pun kita sendiri yang buat. Kalau misalnya kamu suruh orang lain tolong sedekahkan untuk kamu pun, kamu mesti guna hati kamu. Mesti juga kamu juga kan, betul. Kamu guna juga apa yang ada dekat badan kamu ni. Itulah yang dikatakan beramal dengan anggota badan. Jadi ingat dari segi istilah, maksud iman ni adalah membenarkan. Dia ada 3 poin kat situ. Yang pertama, membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati kita. Kita benarkan. Kita benarkan Allah tu wujud. Allah sahaja Tuhan yang berhak, yang layak kita sembah. Itu. Kita dah benarkan dengan hati. Betul. Semua ni atas muka bumi ni Allah sahaja, Allah yang cipta. Okey. Dan kita mengaku dengan lisan. Kita mengaku dengan lisan, kita lafazkanlah. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kat situ pun kita dah mengakulah yang mana hanya Tuhan saja yang layak untuk disembah. Okey, tiada Tuhan selain Allah. Okey, dan kita beramal lah. Kita beramal tu melalui kita solat, tadi Umi dah bagi tahu kan. Jadi ingat 3 poin tu. Membenarkan, mengaku dan juga beramal. Alright. Okey, itu maksud iman. Okey, mestilah kamu semua tahu rukun-rukun iman kan? Rukun iman kan? Kalau tak tahu tu Umi pelik lah kan? Jadi sebab kamu dah belajar daripada tahun 1 sampailah sekarang kamu dah tingkatan 2. Mestilah kamu ingat rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Okey? Yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita dah beriman kepada Allah, mestilah kita beriman juga kepada malaikat. Okey, beriman kepada malaikat. Lepas tu yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitab kita apa? Kitab yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kepada kita lah sebagai umat Islam. Iaitu kitab Al-Quran, kita ada kitab hadis sebagai sumber rujukan kita. Alright, itu pun kita kena beriman kepada, kita hormat. Okey, dan yang keempat, beriman kepada Rasul. Rasul kita. Ingat. 25 Rasul tu. Ingat. Okey. Dan yang kelima adalah beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Walaupun kita tak tahu kiamat tu bila. Kita tak tahu bila kiamat tu datang. Tapi kita kena percaya. Kita kena percaya kiamat tu wujud. Okey. Kita kena percaya yang mana kiamat tu wujud. Okey. Walaupun dia kita tak nampak pun. Kita tak nampak pun kiamat bila dan bila berlaku dan sebagainya. Jadi kita kena ni lah. Kita kena yakin, kita kena percaya juga. Alright. Dan yang keenam adalah beriman dengan qada dan qadar, iaitu itu melibatkan apa yang berlaku dari yang berlaku dalam hidup kamu, segala dugaan dan cabaran dan sebagainya lah yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Kita kena beriman, kita kena percaya. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah atas apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Alright, dapat semua? Dapat? Okey, alhamdulillah. Alright, kita pergi ke seterusnya. Bila kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan iman, jadi kita masuk pula kepada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah lah. Iman. Tadi kita dah tahu maksud iman. Iman kepada siapa?
Beriman kepada Allah lah. Bukan yang nama iman tu. Nasib baiklah dalam kelas Umi ni tak ada nama iman. Kalau tidak Umi dah jadikan contoh dah. Okey. Okey, jadi beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tu macam mana pula? Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah ni tengok tu. Ada 3 poin juga yang tadi Umi kata apa? Yang poin pertama apa tadi? Okey, membenarkan. Tengok. Kat situ kita tengok. Tengok nota Umi ni. Membenarkan dengan hati bahawa dia ada skop bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam. Dan hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Okey, kat situ nampak tu poin pertama, membenarkan. Poin pertama tu dia memang tak lari dengan 3 poin tadi tu. Jadi yang pertama adalah membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Pemilik, Pentadbir alam dan hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Alright. Okey. Okey, kita masuk poin kedua. Bila kita dah masuk poin kedua, tadi apa poin kedua? Mengaku dengan lisan. Okey, kat sini tengok ni. Kalau kita nak yakin lagi, kita nak kuatkan lagi apa yang kita benarkan dengan hati tadi, kita buat pengakuan dah melalui lisan. Yang mana macam mana? Apa pengakuan kita? Dengan kita mengucap 2 kalimah syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nampak kat situ? Nampak tak kat situ yang mana kita memang dah mengaku dah. Kita dah mengaku dah bahawa Allah sahaja Tuhan semesta alam, yang Maha Pencipta, yang layak disembah. Okey? Alright, dan yang akhir sekali, poin yang ketiga. Poin ketiga kan kita dibuktikan dengan anggota badan kita kan. Kita lakukan dengan anggota badan kita. Jadi, tengok tu ayat seterusnya. Dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita guna anggota badan kita yang Allah telah berikan ni, kita buat apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Macam mana kita dah Umi dah sentuh pembelajaran kita berkenaan dengan akhlak mahmudah, akhlak mazmumah, perkara-perkara baik dan sebagainya tu. Kita kena buatlah perkara-perkara baik, akhlak-akhlak baik tu. Yang akhlak-akhlak yang kurang baik ataupun yang tak baik, perkara-perkara yang tak baik ke yang tu tinggalkan. Okey, tinggalkan. Okey, faham semua? Faham? Alright, okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah ini adalah dalil nakli. Dalil nakli berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ada 2 dalil. 2 dalil yang mana yang pertama daripada surah Al-Maidah ayat ke-17 dan yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 59. Okey? Jadi, bila soalan tanya, berikan dalil berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena ingatlah, iaitu ayat surah Al-Maidah ayat 17 dan surah Al-A'raf ayat 59. Okey, kita kupas satu-satu. Okey, yang mana surah Al-Maidah ayat 17 dalam Al-Quran yang bermaksud Al-Quran mengajar manusia untuk melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah agar mereka mendapat keyakinan terhadap kekuasaannya. Dalam surah Al-Maidah ni, dalam Al-Quran pun Allah telah mengatakan bahawa kita sebagai manusia ni kena lihat, kena gunakan akal yang Allah dah bagi ni. Kena gunakan akal ni untuk berfikir. Untuk berfikir berkenaan dengan apa? Jangan berfikir bukan-bukan. Ni berfikir berkenaan dengan apa yang Allah dah berikan kepada kita. Apa yang Allah telah ciptakan untuk kita sebagai manusia dekat muka bumi ni. Jadi kita kena fikir, kita kena guna akal yang Allah dah bagi ni. Kita guna, kita fikir apa yang Allah dah cipta untuk kita ni. Untuk apa? Untuk apa tujuannya? Untuk kita yakinlah. Kita yakin bahawa Allah ni adalah sebaik-baik pencipta. Allah lah yang cipta, yang maha mencipta sekalian ni. Sekalian alam ni. Jadi kat sini ayat Al-Quran sendiri telah mengatakan bahawa kita sebagai manusia ni. Jadi kita dah ada tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai manusia, kita kena teroka. Kita kena menerokai.
Kena guna akal kita untuk berfikir. Alright. Dan ayat yang kedua adalah surah Al-A'raf. Ayat 59 yang bermaksud setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajib. Nampak tu ada perkataan wajib. Wajib kenapa? Kita dah pernah belajar kan apa maksud wajib? Maksudnya kita kena buatlah kan? Alright. Okey, jadi wajib yakin dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Okey, kat sini dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ni Allah sendiri dah bagi tahu yang mana kita sebagai manusia ni wajib dan wajib untuk kita percaya. Kita percaya yang mana Allah sahaja Tuhan yang layak untuk disembah. Tiada Tuhan lagi yang layak selain Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Okay, alright. Jadi kat sini kita wajiblah sebagai seorang Muslim. Kita pun dah belajarkan berkenaan dengan Muslim yang bertakwa macam mana. Semua tu ada kaitan. Yang mana kita sebagai manusia kita ada tanggungjawab kita untuk percaya. Untuk percaya tentang Allah tu Maha Pencipta. Allah saja yang layak. Kita pun hari-hari hari kita solat, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Namanya kat situ kita dah mengakulah. Hari-hari kan. Kan dia tak buat. Mestilah buat kan. Kita diwajibkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. Jadi 5 kali juga kamu mengucap 2 kalimah syahadah tu. Jadinya kamu dah yakin kat situ. Alright. Okay, kita masukkan seterusnya. Iaitu apa? Berkenaan dengan ciri-ciri. Ciri-ciri beriman kepada Allah. Apa yang ciri-ciri beriman kepada Allah? Ni ada 4 ciri-ciri yang kamu kena ingat. Ingat. Nanti kalau masuk dalam exam ke, dalam peperiksaan, kamu kena ni lah. Ini antara ciri-cirinya. Alright, jadi Umi terangkan satu-satu. Okey, yang pertama adalah mengesakan Allah dalam semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah. Tengok kat situ dah tulis dah semua jenis ibadah. Tak kisahlah puasa ke, solat ke, bayar zakat ke, pergi haji ke, buat amal baik ke, bersedekah ke, banyak kan? Banyak sangat ibadah yang boleh kita yang boleh kita jadikan contoh lah kan. Alright, jadi mengesakan Allah dalam semua jenis ibadah. Okey, ni jenis macam mana? Macam mana kita nak mengesakan Allah ni? Dengan menunaikan solat dengan khusyuk. Tahu kan khusyuk tu apa? Jadi macam mana kamu kat kelas, kamu sekarang ni kamu fokus apa yang Umi sampaikan. Macam tu jugalah kalau kita solat kita kena fokus. Kita fokus, kita nak jumpa Allah kita kena fokus. Kita kena khusyuk. Kita keluarkan semua yang duniawi ni yang kita fikir, alamak kerja sekolah tak siap lagi lah. Alamak saya tak hafal lagi lah. Itu semua keluarkan. Bila kita nak solat kita keluarkan. Kita letak tepi dulu. Kita khusyuk. Kita fokus apa kita nak buat, kita nak jumpa Allah. Kita fokus. Jadi kita dapatlah khusyuk dalam solat tu. Jadi antara kita mengesakan Allah ni dalam melalui ibadah ni, kita kena solat dengan khusyuk. Yang kedua kita kena sentiasa beribadah kepada Allah. Kamu tengah belajar ni pun kita kan dah belajar ibadah ada 2, betul? Ada 2 jenis. Jadi kamu belajar ni pun dikira ibadah. Yang penting niat ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. InsyaAllah Allah akan kira ibadah lah. Dan Allah juga akan beri pahala kepada kamu semua. Okey, suka kan dapat pahala? Okey, nak masuk syurga kan? Jadi kita banyak-banyaklah kutip pahala. Alright? Okey, yang seterusnya. Kita kena rajin, kita kena istiqamah, kita kena tekun. Itu semua Umi dah sentuh tadi lah. Itu berkenaan dengan ibadah. Alright? Okey, yang kedua. Yang kedua adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni macam mana? Yang mana kau selalu pesan. Allah di mana-mana. Allah nampak kamu. Kamu tengah buat apa sekarang ni? Tata dalam kelas Umi ni Umi tak nampak kamu kan? Ada yang tidur ke ataupun ada yang letak baring lah. Ada yang baring sambil baring ke ataupun ada tengah makan. Kat situ semua Allah tahu. Alright? Jadi kalau kita buat dosa pun Allah tahu. Walaupun kita buat dosa senyap-senyap. Orang lain tak tahu pun. Tapi Allah tahu.
Jadi ciri-ciri kalau kita beriman kepada Allah, kita kena takut, kita kena tanamkan rasa takut kepada Allah tu. Dengan macam mana? Kita menunaikan tanggungjawab dengan baik, dengan sempurna. Kalau kita dapat tanggungjawab macam amanah. Amanah kita dah sentuh kan berkenaan dengan tajuk amanah. Jadi apa yang amanah kamu dapat, apa yang tugas-tugas kamu dapat, kamu kena tunaikan. Kamu kena buat. Kamu kena laksanakan tanggungjawab tu. Tanggungjawab kamu sebagai anak pun kamu kena buat. Tanggungjawab kamu sebagai pelajar pun kamu kena buat. Sebab apa? Itulah dapat melahirkan takut kepada Allah. Sebab kamu tahu Allah di mana-mana. Allah nampak kamu. Walaupun kamu di lubang cacing pun, Allah still nampak kamu buat apa. Kita tak boleh lari ke mana-mana pun. Alright. Dan yang kedua adalah taat kepada perintah Allah dan Rasul. Kita taatlah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Nabi suruh, sunnah-sunnah Nabi, semua kita kena buat lah. Bukanlah kita kena buat, tapi memang kena buat lah kan. Kita sebagai umat Islam kan. Alright. Kita kena mencontohi apa yang akhlak yang terbaik yang Nabi telah tunjukkan untuk kita. Alright. Dan yang seterusnya adalah melaksanakan amanah yang diberikan dengan kejujuran dan penuh tanggungjawab. Yang tadi Umi dah sentuh lah. Dan seterusnya tidak melakukan perkara yang sia-sia dan juga dosa. Alright. Kita kat dalam dunia ni banyak perkara yang bermanfaat yang kita boleh buat. Bukan setakat, Umi tak salahkan kalau kita nak main game ke apa ke, tak. Tapi banyak lagi benda-benda manfaat yang kita boleh cari, kita boleh gali. Dari segi ilmu ke, dari segi kita membantu orang ke, pelakuan ke, semua tu banyak. Banyak sangat. Alright. Okay, yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga adalah mengesakan Allah dengan berdoa, bertawakal dan juga berharap. Berharap. Yang mana kan kita dah pernah belajar berkenaan kita kena mohon. Allah suka orang berdoa ni. Orang merayu, orang bersungguh-sungguh. Ya Allah Tuhanku, bantulah aku ya Allah. Kan Umi pernah sentuhkan berkenaan dengan topik ni. Jadi kat sini pun merupakan ciri-ciri beriman kepada Allah. Yang mana kita kalau kita ada hajat ke, kita ada apa, kita nak sesuatu ke, jadi kita mohonlah kepada Allah. Kita doa bersungguh-sungguh. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku kefakihan untuk menghafal, untuk memahami Al-Quran. Macam itulah. Jadi kita kena sentiasa. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah kedua ibu bapaku di syurga-Mu. Jauhkanlah sesaan daripada api neraka. Kan itu semua kita kena minta. Kita minta je ke Allah. Nak luaskan rezeki ke dan sebagainya. Alright. Jadi kita kena yakin lah. Bila kita dah minta, kita kena yakin lah yang mana Allah akan bantu kita juga. Lambat laun pun Allah still akan bantu kita. Allah tak akan biarkan kita ni kotang gandeng. Allah sentiasa ada dengan kita. Alright, lambat ke cepat ke, itu semua ada hikmahnya. Alright, okay, jadi semua kena faham kat situ. Yang mana segala takdir yang Allah telah tentukan dalam hidup kita sebagai manusia, sepanjang hidup kita sebagai manusia, kita kena redha. Itulah istilah redha. Ramai manusia yang tak boleh nak redha. Walaupun dia cakap dengan mulut, okay, saya redha dengan apa yang telah ditetapkan. Tapi dalam hati still susah nak terima redha tu. Tapi kita kena latih diri kita lah. Kita kena redha, kita kena yakin bahawa segala apa yang berlaku dalam hidup kita ni, ada hikmahnya. Alright. Dan kita kena berusaha lah untuk capai apa yang kita cita-citakan. Macam Umi selalu pesan lah, kita kena berusaha, kita kena berdoa dan juga bertawakal. Janganlah kita just berdoa je minta. Minta ke Allah, ya Allah aku nak ni. Tapi kamu tak berusaha setitik pun kamu tak berusaha. Itu pun susah juga. Nak dapat. Jadi kita kena selarikan dia, kena bergerak seiring. Bergerak seiring yang mana kita dah berusaha, kita berdoa, kita tawakal. Kita usaha dulu, usaha bersungguh-sungguh sebab Allah akan tengok kamu usaha macam mana, berapa banyak usaha kamu. Barulah Allah nak makbulkan. Macam contoh kan. Macam contoh, kamu nak minta duit, nak beli baju dekat ibu bapa kamu. Lepas tu bila kamu just cakap dah, mana duit nak beli baju. Macam tu je. Tak minta sungguh-sungguh. Adakah mak bapak kamu nak bagi? Adakah ibu ayah kamu nak bagi?
Mestilah banyak soalan ibu ayah kamu akan bagi kan, akan tanya kamu kan. Kalau kamu macam nak beli baju ni, baju saya dah rosak, dah koyak, bersungguh-sungguh minta. Mestilah akan bagi juga. Siap tunjukkan bukti, mesti ibu ayah kamu akan bagi juga duit untuk bagi kamu beli baju. Macam itulah juga konsep dia. Alright, okay, clear ya? Okay, faham? Alright, okay. Dan yang akhir sekali antara ciri-cirinya adalah kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita kena sentiasa berzikir. Kan dekat MTS PAS ni kita kena berzikir, kita kena sentiasa bersifat. Kan Umi dengan Abi dah banyak dah terapkan kepada kamu semua. Kamu buat tak? Kamu buat tak? Kalau tak buat, silalah buat. Okay, kita kena berzikir, kita kena berselawat kepada Nabi Muhammad, kita kena berzikir kepada Allah, kita kena solat awal waktu, kita kena niat kerana Allah. Segala apa perbuatan yang kita buat ni, kita kena niat kerana Allah. Alright, kita letakkan Allah segala-galanya. Okay, letakkan Allah adalah segala-galanya. Alright, okay, itu adalah ciri-cirinya dan kita masuk kepada kesan beriman kepada Allah. Okey, kita masuk kepada kesan beriman kepada Allah yang mana? Kesan beriman kepada Allah ni dia berdasar kepada ciri-ciri tadi itulah. Yang tadi kita dah sentuh, mengesahkan Allah dalam ibadah, kita takut, kita akan mengesahkan Allah dalam berdoa, lepas tu kita kena cintakan Allah. Itu adalah ciri-ciri dan apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya apabila kita dah mengesahkan Allah dalam ibadah, InsyaAllah kita akan dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ikhlas, kita akan berasa ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Lepas tu kalau ciri-ciri kita takut kepada Allah, macam mana pula? Apa kesannya kalau kita takut kepada Allah? Kita akan dapat menjauhi diri kita ni daripada perkara-perkara yang mungkar, daripada perkara-perkara yang tak elok. Okey, lepas tu kita akan sentiasa bertaubat lah. Okey, kita kena sentiasa bertaubat. Kalau kita rasa macam kita dah buat jahat, kita dah buat dosa, kita istighfar. Okey, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah. InsyaAllah Allah akan terima taubat kita. Alright, dan seterusnya mengesahkan Allah dalam berdoa. Yang mana kita kena kesan dia, kita akan yakin lah. Kita akan yakin dengan kekuasaan Allah ni. Kita akan sentiasa berikhtiar. Cari ikhtiar. Cari lagi ikhtiar, kita usaha lagi apa yang kita nak capai tu dan kita tawakal kepada Allah. Alright, kita tawakal kepada Allah. Dan akhir sekali, bila kita dah ada ciri-ciri cinta yang mutlak kepada Allah, insyaAllah kita akan sentiasa taat dan patuh segala perintah Allah. Dan kita ni sentiasa rasa untuk berkorban. Berkorban, kita tak kisahlah kita nak sampaikan dakwah, kita berkorban diri kita untuk sampaikan dakwah Islam untuk agama. Tak kisahlah bersedekah ke, kita tak memilih, kita tak merungut dan sebagainya. Kita buat kerana Islam. Kita buat kerana agama Allah ini. Alright, okay. Faham semua? Faham? Clear? Alright, okay, tak faham boleh tanya Umi, okay? Kalau tak faham boleh tanya Umi. Alright, okay. Kita masuk Asmaul Husna. Tahu kan Asmaul Husna? Tahu kan Asmaul Husna? Kalau Umi suruh nyanyi nak ke? Alright. Alright, kita nyanyi sama-sama lah. Asmaul Husna. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Azim Al-Qabidul Basitul Khafi Ar-Rafi'ul Mu'izzul Muzilus Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Alimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukib
Al-Hasibul Jalil, Al-Qawirul Makin, Al-Mujibul Wasi'ul Muhakkimul Wadudul Majidul Ba'ishul Syahid. Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsin Mubadi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Munta'ali Bar Tawwabul Muntakimul Afura'u Kul Marikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram. Al-Muqsil Al-Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Manil Tar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi Laisa Kamislihi Syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada mahlumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi ghafilun. Alright, itu adalah 99 nama Allah. Yang mana kamu semua kena ingatlah apa itu 99 nama Allah. Alright, jadi okey, kita dah masuk topik yang kedua iaitu kita kupas dua antara nama-nama Allah iaitu Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir, iaitu pembelajaran yang seterusnya iaitu pembelajaran yang ke-16, topik akidah juga. Alright, jadi kita belajar berkenaan dengan Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Apa maksud Al-Khaliq? Apa maksud Al-Musawwir? Okey, jadi kita pergi ke slide seterusnya iaitu berkenaan Al-Khaliq. Al-Khaliq itu dalam bahasa Arab lah kan. Iaitu yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Maha Pencipta makhluk daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Daripada kita tak wujud jadi kita wujud. Macam itulah kan. Contohnya. Jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni merupakan Maha Pencipta makhluk daripada tiada kepada ada mengikut kehendaknya. Mengikut kehendaknya. Macam mana kita jadi sekarang ni? Macam mana kita jadi sekarang ni? Yang cantik, yang handsome anak Naomi ni depan ni. Jadi itu semua kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti yang telah ditakdirkan dengan sempurna. Sempurna tak kita? Cukupkan tangan, cukupkan kaki, cukupkan mata, semua cukupkan? Alright. Jadi semua tu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa pula dalilnya? Ini adalah dalilnya dalam surah Al-Fatir. Dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat ketiga yang bermaksud, wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikurniakan kepada kamu semua ni. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memberi rezeki daripada dari segi dari langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa kamu rela dipalingkan? Nampak kat situ Allah sendiri dah cakap. Kita dah nampak kan Allah ni Maha Pencipta. Diri kita pun Allah yang cipta. Ibu bapa kita pun Allah yang cipta. Tumbuh-tumbuhan Allah yang cipta. Bumi yang kita tengah duduk ni pun Allah yang cipta. Tapi kenapa kita nak berpaling lagi? Kita ada sebab ke untuk berpaling? Kita ada sebab ke? Tak ada kan? Jadi dalam ayat Al-Quran ni pun Allah telah menyebutlah berkenaan dengan Allah ni Maha Pencipta. Kita kena yakin bahawa Allah ni Maha Pencipta. Dan sikit peneranganlah daripada Al-Khaliq ni, iaitu Allah ni Maha Pencipta. Yang mana kita boleh lihat dari segi ciptaan-ciptaan yang Allah
telah kurniakan dari segi gunung ganang. Gunung ganang. Yang kamu pernah belajar kan subjek geografi kan? Mestilah kamu belajar kan? Macam mana bentuk muka bumi? Macam mana gunung berapi? Gunung berapi, letusan gunung berapi, api yang keluar daripada gunung berapi. Apa lagi? Banyak lagi lah dalam skop dalam geografi tu kan. Jadi kat situ kita dah nampak dah. Kita dah nampak apa yang Allah ciptakan dekat muka bumi ni. Dahsyat kan? Dahsyat kan? Jadi proses penciptaan manusia ni pun ada dijelaskan dalam Al-Quran. Daripada kita sebagai segumpal daging, sampailah kita besar. Jadilah sampai kita komplit jadi manusia ni. Jadi seorang baby. Jadi baby, lepas tu kita besar lagi. Sampailah kamu dah jadi tingkatan 2 dah ni. Umur dah 14 tahun. Macam Umi pun umur dah rahsia. Tapi Umi dah besar lah kan. Jadi itu antara inilah kita nampak perkembangan penciptaan Allah tu. Alright. Dan tiada sesuatu ciptaan manusia pun yang menyaingi. Kan perasan kan? Macam kita guna teknologi. Macam phone. Phone siapa cipta? Phone manusia cipta. Komputer yang kamu guna dekat depan kamu tu, siapa cipta? Manusia juga. Rumah yang kamu duduk ni, rumah sekarang yang kamu duduk ni, siapa cipta? Manusia juga. Okey. Memang manusia banyak bina ciptakan teknologi moden yang sekarang ni pun makin berkembang kan. Tapi ciptaan manusia tu pun hasil daripada ilham yang Allah bagi. Jadi manusia cipta tak dapat juga saingi kekuasaan Allah dan kehebatan Allah. Sebab kita pun Allah bagi ilham kat kita, apatah lagi kita ni nak lagi hebat daripada Allah. Sedangkan Allah yang tolong kita, betul? Jadi kat situ itulah yang dimaksudkan dengan maksud Al-Khaliq. Okey, kita masuk pula maksud Al-Musawwir. Al-Musawwir. Apa pula yang dimaksudkan dengan Al-Musawwir? Al-Musawwir ni apa maksud dia? Iaitu Allah Maha Pencipta. Yang mana mencipta daripada segi pelbagai rupa, pelbagai identiti. Macam tengok kawan-kawan kamu kat kelas kamu ni, cuba tengok. Tengok Umi juga. Tengok Umi juga. Jadi tengok Allah dah jadikan ada yang kulit gelap, ada yang kulit putih, ada yang kena pakai spek mata, macam Umi kan. Ada yang mata dia okey. Lepas tu ada yang mata sepet, ada yang mata bulat, ada yang senyum nampak lesung pipit, ada yang hidung mancung. Itu semua rupa paras yang Allah telah tetapkan untuk kita. Okey, Allah dah tetapkan untuk kita. Dan identiti orang juga, dari segi cap ibu jari. Kamu tengok ibu jari semua orang sama je kan? Tapi sebenarnya cap jari kita ni semua berbeza-beza. Sama juga dengan darah. DNA. Kalau kita check dengan doktor, barulah kita tahu kita ni darah jenis apa, DNA kita macam mana. Kita takkan sama dengan orang lain. Melainkan kita dengan family lah sebab kita ada genetik kat situ. Tapi still juga ada sikit kelainan dekat situ. Tak semua. Alright? Okay, itu antara kekuasaan Allah lah yang mana Allah ni Maha Pencipta. Allah boleh buat manusia ni lain-lain. Hebat tak Allah? Semua tu daripada Allah sendiri. Daripada idea Allah sendiri. Tak ada bantuan siapa-siapa pun. Macam kita kalau kita nak buat sesuatu perkara, kita masih kena guna orang lain juga. Tolong bagi idea, tolong saya bagi idea, saya nak buat, saya nak cipta telefon ni macam mana, kena ada apa ya? Cicilan. Kita still juga minta bantuan orang lain. Tapi Allah tak. Dia tak minta siapa-siapa pun. Allah guna kekuatan diri sendiri, kekuatan Allah sendiri untuk buat kita semua. Alright. Dan dalil, satu dalil iaitu surah Al-Imran ayat yang ke-6. Okey, yang mana yang bermaksud dialah yang membentuk rupa kamu daripada dalam rahim lagi. Tahukah rahim dalam perut ibu kamu, Allah dah tetapkan macam mana bentuk rupa kamu. Ada lesung pipit ke, hidung mancung ke, hidung kemek ke, mata sepet ke, mata bulat ke, pendek ke, gemuk ke, kurus ke, macam-macam lah. Jadi Allah dah tetapkan daripada kita dalam perut lagi, dalam alam rahim lagi, rahim ibu lagi kan. Lepas tu sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah sendiri. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah
Dan Allah lah yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Alright, sedikit penerangan berkenaan dengan Al-Musawwir ni. Tadi Umi dah terang banyak dah kan. Ni antara conclusionnya, kesimpulannya yang mana Allah ni memang bersifat Al-Musawwir lah. Yang mana dia dah menciptakan kita ni berbeza-beza. Dari segi rupa, kulit, jantina, jantina lelaki perempuan. Kenapa tak sama jantina je? Semua tu ada hikmah. Okey, semua tu ada hikmah. Berlainan darah, berlainan bangsa, agama dan semua tu. Allah dah susun dah. Cantik dah Allah dah susun. Sebelum kita ni wujud lagi di muka bumi, Allah dah susun dah. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah zaman Rasulullah SAW. Lepas tu sampailah zaman sahabat, sampailah zaman kita manusia sekarang. Sampai sekarang ni. Semua Allah dah susun cantik dah. Sampailah nanti dekat bila kiamat dah sampai. Semua Allah dah susun cantik dah. Alright? Okay, tak ada istilah tiru ke mana-mana kuasa ke, tak ada. Allah yang maha kuasa. Satu-satunya kuasa adalah kuasa Allah. Alright? Okay, kita teruskan. Apa peranan kita? Apa peranan kita sebagai manusia? Yang mana kita kena guna akal fikiran kita ni. Kita kena guna akal fikiran kita yang Allah dah anugerahkan kepada kita. Satu-satunya anugerah yang paling berharga, iaitu akal kita. Kalau kita hilang ingatan, kita tak boleh nak berfikir secara normal. Sayang kan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi Allah dah berikan akal kepada kita sihat walafiat ni. Kita guna untuk apa? Untuk kita selidik, kita menerokai. Kita menerokai, kita selidik apa yang keajaiban yang Allah dah cipta ni. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuntut ilmu lah. Macam kamu kan, kamu dah belajar subjek sains, subjek geografi, subjek matematik. Kat situ kan kamu dah teroka tu. Itu antara salah satu contoh lah yang paling terdekat dengan kamu. Jadi dari segi apa? Macam sains, kamu nak tahu macam mana manusia, pembentukan manusia. Dari segi daripada kamu baby sampai kamu dah dewasa. Okey, lagi apa subjek yang kamu belajar? Dari segi genetik. Kamu genetik apa? Y, generasi Y, lepas tu X. Semua tu kan dalam sains kan. Jadi kamu dah cari lah tu. Kamu dah guna akal kamu untuk berfikir lah tu. Kamu cari ilmu. Sebab ilmu ni luas. Dari segi matematik. Macam mana kamu terapkan ilmu matematik tu dalam kehidupan kamu. Geografi. Macam mana Allah dah tentukan bumi ni bulat. Dengan ada lava-lava, gunung berapi, semua tu. Semua tu. Nampak? Kat situlah bila kita belajar sains ke geografi ke apa, kita tetap dalam diri kita ni yang mana semua tu adalah ciptaan Allah SWT. Kita relatekan dengan agama. Kita relatekan dengan agama. Betapa besarnya contoh-contoh yang kita boleh berikan yang bukti kekuasaan Allah tu. Jadi kita guna akal kita berfikirlah. Jangan terpesong. Kita kena berfikir di jalan Allah. Bila kamu dah berfikir ikut jalan Allah, ikut jalan landasan yang betul, tak bengkak-bengkok, insya-Allah kamu akan rasa keinsafan dan juga kamu akan rasa kerdilnya aku sebagai manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh besarnya kekuasaanmu ya Allah. Sesungguhnya aku ni sungguh naif, sungguh tak mampu nak buat apa-apa selain atas pertolonganmu ya Allah. Sampai kita dah rasa macam tu. Kita kena rasa macam tu. Alright. Jadi kita gunalah akal fikiran kita dengan elok. Alright. Okay. Faham semua? Faham ke? Kalau Umi tanya, boleh jawab ke? Masa pun dah mencuburi kita. Alright, jadi Umi nak tanyalah. Umi nak tanya, apa peranan manusia? Apa contoh? Contoh tadi Umi dah bagi sikit kan? Jadi apa lagi contoh peranan manusia kita ni sebagai manusia, apa peranan kita ni untuk kita teroka, kita buat, kita olah apa yang Allah ciptakan dekat kita ni. Kita meroka. Apa contoh? Cuba bagi satu. Okey, bagus. Alright. Okey, contoh yang telah diberikan oleh Faiz. Okey, terima kasih. Dia dah beri contoh berkenaan dengan apa? Kita ada plastik. Lepas tu kita kaji, kita campur dengan besi pula. Kita campur dengan besi, kita jadi hanger.
Kat situ pun satu penerokaan, satu penyelidikan. Yang mana Allah dah sediakan segala apa segala kat muka bumi ni kita boleh guna. Kita boleh guna, kita cipta sesuatu, contoh kita cipta apa? Tadi siapa bagi tahu tadi? Cipta kereta. Kereta logam dengan plastik. Itu pun satu penerokaan lah untuk kita. Lepas tu siapa lagi contoh tadi tu? Travel. Pergi travel. Travel pun salah satu apa ni kalau kita nak tengok keajaiban ciptaan Allah dari segi alam sekitar. Kita travel lah. Kita travel, barulah kita nampak wah besarnya alam sekitar. Allah ni sungguh cantik, sungguh indah. Subhanallah. Subhanallah indahnya. Macam kamu nak pergi Jepun kan, kamu jumpa bunga sakura. Ya Allah, Tuhanku cantiknya, subhanallah. Lafazkan subhanallah tu. Okey. Jadi itu adalah antara contoh-contohnya. Terima kasih siapa yang bagi contoh tadi dekat Umi. Alright. Okey, kita pun dah di penghujung kelas. Alright, jadi jangan lupa. Ini adalah latihan yang Umi berikan kepada kamu. Kamu kena siapkan dan kamu kena hantar pada Umi by WhatsApp. Alright. Tangkap gambar, hantar kat Umi. Bila dah siap, tangkap gambar dan hantar kat Umi. Sikit je soalan tu. Jadi Umi nak tengok macam mana kamu faham. Kamu faham kan tadi kan? Umi tanya tak ada soalan. Umi tanya tak ada faham kan? Jadi ini adalah soalan yang Umi berikan kepada kamu semua. Dan kamu semua kena jawab lah. Kamu jawab dan kamu hantar pada Umi. Dan Umi akan beri markah pada penilaian kamu lah. Alright. Itu adalah soalan latihan kerja rumah kamu. Alright. Jadi, objektif. Okey, jadi kita dah dapat apa? Kamu semua dah dapat kan? Macam nak sebut, macam mana apa rukun-rukun iman tu, ciri-ciri kesan semua kita dah dapat kan? Lepas tu macam mana nak terangkan dalil lah. Macam mana tadi Umi terangkan, macam tu juga kamu kena terangkan. Lepas tu kamu sebut nama-nama Allah. Kita ada 99. Okey, Umi nak sentuh juga berkenaan dengan 20 sifat wajib Allah yang wujud, kidam, baqa tu. Ingat kan? Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basah. Ya itulah nanti kamu nyanyilah sampai habis kan? Alright. Jadi itu adalah 20 sifat Allah juga yang kamu kena tahu. Kamu pun dah belajar kan dalam subjek tauhid waktu kamu sekolah rendah. Jadi mestilah kamu kena ingat benda tu. Alright. Okay, jangan lupakan. Okay, secara kesimpulannya, secara overallnya kita dah belajar berkenaan dengan apa? Beriman kepada Allah. Yang mana, macam mana kita nak beriman kepada Allah? Dengan cara apa? Okay, beriman kepada Allah. Tadi kita ada rukun iman tu lah. Ada 6 rukun iman yang mana kamu kena ingat. Apa 6 rukun iman tu? Kena ingat. Alright, 6 rukun iman tu kamu kena ingat. Lepas tu berkenaan dengan dalil-dalil yang menunjukkan beriman kepada Allah, yang mengatakan bahawa kita sebagai manusia ni kena mengesahkan Allah dan kena yakin Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Alright, okay, lagi kita belajar apa? Kita belajar ciri-ciri orang beriman. Dari segi mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam berdoa. Dalam berdoa lagi. Kesan dia pula. Kesan dia kita akan dapat apa bila kita buat ciri-ciri orang beriman ni. Kita dapat mengabdikan diri ke. Kita dapat mengabdikan diri. Kita dapat yakin dengan keesaan Allah dan sebagainya. Alright. Dan kita belajar seterusnya Al-Khaliq, berkenaan dengan Al-Khaliq. Iaitu Allah Maha Pencipta. Dan Al-Musawwir, iaitu Allah Maha Mencipta yang berlainan rupa, berlainan identiti. Kat situ kita dah. Jadi kamu semua kena ingat, alright? Okay, lagi kita macam mana kita nak teroka? Kita kena guna akal kita untuk teroka apa yang Allah dah ciptakan, keajaiban Allah yang telah Allah tunjukkan, semua kita kena teroka. Alright, tapi yang penting jangan keluar daripada landasan Allah. Dengan cara macam mana? Kita bertanya lah. Itulah gunanya kita bertanya. Kalau tak tahu, kita nak tahu, kita bertanya dengan orang yang lebih tahu. Orang yang lebih arif. Orang yang lebih arif. Macam Umi ke, macam Abi, macam ibu ayah kamu, macam kawan-kawan kamu. Kalau kawan-kawan kamu ada pengalaman, boleh je tanya. Alright.
Kamu ada masa lagi, kamu baru 14 tahun. Jadi kamu boleh lagi teroka ilmu banyak-banyak. Kutiplah ilmu banyak-banyak. Ilmu ni makin kita cari makin kita rasa kurang. Jadi kena cari. Cari. Ilmu ni luas. Ilmu Allah ni luas. Okey, faham? Faham semua? Faham ke? Alright, okey. Alhamdulillah. Kita pun di penghujung kelas. Jadi, Umi harap kamu dapatlah terapkan apa yang kita belajar tadi, macam mana kita beriman, ciri-ciri orang yang beriman tu kamu, dan kita kena mensyukuri, kena bersyukur. Kita kena tanam dalam diri kita ni. Ya Allah Tuhanku, aku bersyukur kepadamu ya Allah kerana telah jadikan aku sempurna seperti ini. Hari-hari kita kena bersyukur. Alright, terapkan rasa syukur. Yang mana Allah ni maha apa tadi kita belajar al-musawwir. Kita yakin Allah maha pencipta. Kita terapkan dalam diri kita. Kita terapkan dalam diri kita. Kita beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab. Yang tadi rukun-rukun iman tu lah. Asmaul husna kita terapkan. Alright, insya-Allah kamu semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Okey, kalau kita tak ada apa-apa lagi, kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita pada hari inilah. Kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu dan hari Rabu lah. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama. Jangan lupa siapkan latihan kerja rumah yang Umi berikan kepada kamu semua. Alright, dan hantar pada Umi. Umi tunggu dan Umi akan bagi markah. Alright, okay, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.